Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Ini adalah penceritaan semula pengalaman penyewa yang pernah tinggal di rumah sewa RM50 di Shah Alam selama 2 malam sahaja. Benar atau tidak, hanya Allah yang mengetahui. Beginilah kisahnya seperti yang bertaburan di media sosial. Terdapat 8 orang watak utama di dalam cerita ini, iaitu Q, Azmi Bagu, Sam Banjar, Wak, Bob, Lan, Naim dan Saleh. Kesemua mereka telah mendapat peluang untuk menyambung belajar di UiTM Shah Alam. Jadi perkara pertama yang perlu difikirkan oleh mereka adalah tempat tinggal, memandangkan kesemua mereka tidak mendapat kemudahan asrama di UiTM. Setelah dicari dengan bantuan kawan-kawan yang prihatin, maka dapatlah mereka sebuah rumah sewa yang berdekatan dengan Seksyen 2 serta berhampiran dengan Taman Red World. Rumah sewa tersebut adalah sebuah banglo 2 tingkat dengan 4 bilik, 3 bilik di tingkat atas dan 1 bilik di tingkat bawah. Memandangkan mereka semua adalah berlapan, menjadikan 1 bilik akan diduduki oleh 2 orang. Kesemua mereka memasuki rumah itu dengan perasaan berbelah bahagi antara gembira, suka, pelik, rimas, takut, semua ada. Ini kerana yang pertamanya, tuan rumah hanya mengutip RM50 sahaja sebagai deposit dan sewa untuk bulan pertama. Mereka hanya perlu bayar sewa berikutnya pada bulan yang kedua mereka duduk di rumah itu. Ini menjadikan mereka akan tinggal di rumah itu secara percuma pada bulan pertama. Yang keduanya, tuan rumah sudah mengingatkan kepada mereka supaya tidak membawa barang yang banyak dengan alasan nanti penat untuk angkat balik barang-barang itu katanya. Dan yang ketiga, terdapat satu pokok ara yang besar di tepi rumah itu sehingga dahannya boleh memasuki ke bilik tingkat atas melalui tingkap. Pada malam pertama di rumah itu, mereka tidak tidur, sebaliknya sibuk memunggah serta mengemas barang-barang masing-masing, dan selepas itu mereka menonton DVD cerita Korea. Cerita seramnya berlaku semasa hari kedua. Pada siang harinya, mereka sudah mengalami kejadian aneh dan Azmi Dagu adalah orang pertama yang mengalaminya. Waktu itu baru pukul 10.30 pagi, Azmi bangun untuk membuang air besar. Oleh kerana bilik air di tingkat atas rosak, mereka perlu menggunakan bilik air di tingkat bawah. Jadi Azmi pergilah ke bilik air di tingkat bawah, tetapi disebabkan pintu tertutup, dia menganggap ada orang di dalamnya. Apabila tunggu, tidak keluar-keluar orang yang di dalam tandas itu. Apabila rasa sakit untuk membuang semakin kuat, Azmi mula menjerit meminta orang di dalam untuk cepat keluar. Akibat jeritan si Azmi yang kuat, kesemua kawannya di rumah itu bangun untuk memeriksa apa yang terjadi. Namun yang peliknya, mereka berlapan semua ada di luar bilik air tersebut ketika itu, membuatkan mereka tertanya-tanya siapa yang ada di dalam tandas itu. Pintu tandas siap berkunci dan ada bunyi flash tandas lagi. Namun di dalam ramai-ramai mereka, hanya Lan yang mempunyai sedikit keberanian. Jadi dia merentap pintu tandas itu sampai terbuka. Mereka semua terkejut melihat ke dalam bilik air itu. Tidak ada sesiapa di dalamnya. Tetapi dari kesan rosakan akibat rentapan Lan, pintu itu memang berkunci dari dalam. Akhirnya Azmi tidak jadi membuang, mungkin sebab dia sudah ketakutan. Dan itu adalah pengalaman pertama yang mereka alami. Gangguan yang mereka lalui pada malamnya pula adalah lagi teruk daripada kejadian di siang hari. Orang yang mula-mula kena adalah Wak. Menurutnya, pada malam itu lebih kurang pukul 12 lebih, dia sibuk mendownload lagu dan tiba-tiba ada bunyi seperti orang membali batu di tingkap biliknya. Apabila dia menjengah ke tingkap, dia ternampak ada seorang perempuan duduk di atas pokok kayu ara di sebelah rumah itu dengan memakai baju putih kekuningan dan koyak-koyak serta berambut panjang. Yang menakutkan, perempuan bodoh itu melihat Wak sambil tersenyum kepadanya. Dan Wak tanpa berlengah terus menutup tingkap dan ingin keluar dari biliknya untuk pergi ke bilik Q. Malangnya lagi seekor hantu duduk di depan pintu biliknya, tapi kali ini adalah hantu budak. Jadi Wak mengambil keputusan untuk terjun dari tingkap biliknya ke bawah. Akibatnya, kaki Wak terkehil dan nasib baik tidak patah. Kemudian mereka semua seorang demi seorang mengalami kejadian seram. Azmi Dagu ternampak ada budak perempuan melambai tangan kepada dia.
Yang pasti budak itu bukan manusia sebab dia tak ada kaki. Sam pula nampak hantu dekat siling rumah. Bila buka mata saja, hantu itu betul-betul bertentang mata dengannya. Kiranya mereka semua kena kacau pada malam itu. Mereka kemudian lari keluar rumah kecuali Q. Sewaktu kawan-kawannya berlari keluar dari rumah setelah mengalami kejadian aneh dan seram itu, Q pada waktu itu sedang nyenyak tidur dan tiba-tiba kedua-dua kakinya kena tarik sehingga kepalanya terhentak ke lantai. Q mula naik angin kerana dia ingatkan kawan-kawannya mahu mempermainkannya. Namun apabila dia bangun, dia tidak nampak sesiapa di situ. Yang ada cuma Lan yang tengah tidur berselimut di atas katil atas. Q tidak rasa itu adalah perbuatan Lan, memandangkan dia tahu Lan tidur mati. Apabila Q keluar dari biliknya, dia mendengar kawan-kawannya sedang ketawa. Dia lihat mereka sedang menonton DVD di ruang tamu bawah. Q pun masuk ke biliknya kembali oleh kerana masih bingung dengan apa yang terjadi kepadanya. Tapi baru dia perasan waktu dia mendengar ke bawah tadi, Lan ada di situ. Dengan rasa pelik dan perasaan berani-berani takut, Q melihat di atas katil Lan ada bonjol di bawah selimut. Sepertinya ada orang di situ. Dia kemudian mengelak selimut itu. Rupanya ia adalah satu batu nisan yang dah retak dan secara automatik bilik itu diselubungi bau hapak dan hanyir yang menusuk hidung. Q kemudian lari keluar dari bilik itu dan berlari ke ruang tamu bawah untuk memberitahu kawan-kawannya. Tetapi tiada seorang pun di situ. Lalu dia keluar dari rumah dan melihat semua kawannya sudah berada di luar rumah. Selepas masing-masing bertenang, mereka berbincang nak buat apa sebab sekarang sudah pukul 3 pagi. Nak minta tolong Tok Imam, rumah Tok Imam pun mereka tak tahu. Nak minta tolong jiran, kiri kanan rumah semuanya Cina. Akhirnya Saleh mengajak untuk lepak di restoran mamak sehingga pagi. Bunyinya macam senang, tapi masing-masing semua tak pakai baju dan pakai boxer dengan kain pelikat saja. Mahu tak mahu terpaksa mereka masuk ke rumah tu balik sebab nak ambil seluar, dompet dan kunci motor. Oleh sebab bilik Bob dan Naim saja yang ada di bawah, maka mereka ambil keputusan untuk meminjam baju dan seluar Bob dan Naim sahaja. Masing-masing takut untuk naik ke tingkat atas. Dompet pun mereka tinggal di tingkat atas. Masing-masing berpakat untuk guna duit Naim dahulu. Nasib baik kunci motor mereka sangkut dekat dinding di tempat penyangkut. Masa nak keluar dari rumah tu, Wak terperasan ada seorang budak perempuan berhampiran pintu dapur dan tengah tersenyum sambil melambai tangan kepadanya. Q pun terperasan budak itu juga selepas dia melihat muka Wak bertukar pucat lesi. Kemudian mereka kelam kabut untuk keluar dari rumah tersebut. Lepas sampai restoran mamak, masing-masing sibuk membuka cerita termasuklah Q. Apabila Q bercerita tentang dia melihat kawan-kawannya yang sedang menonton DVD di ruang tamu bawah, Azmi tiba-tiba menyampuk. Bila masa pula kami tengok DVD? Rupa-rupanya tiada seorang pun yang tengok DVD pada pagi tersebut. Jadi siapa yang Q nampak? Kaki Q yang dari tadi menggigil makin bertambah kuat gigilnya. Kemudian baru mereka perasan yang Saleh dan Naim tidak ada bersama mereka. Yang ada cuma mereka berenam, Tio, Azmi Dago, Sam Banjar, Wak, Bob dan Lan. Oleh kerana dalam ramai-ramai itu cuma Bob seorang yang membawa handphone, jadi mereka cuba untuk menelefon Naim, tetapi tidak berangkat. Telefon Saleh pula sama juga tiada orang angkat. Kemudian Lan mengambil handphone Bob, entah apa yang dibaca sampaikan terdengar suara perempuan mengilai di hujung talian telefon Naim. Mendengar bunyi mengilai yang kuat itu sampai meremang bulu roma mereka. Mereka berenam terus terdiam. Akhirnya mereka sepakat akan tunggu sampai pagi esok baru balik ke rumah itu semula dan mencari Naim dan Saleh. Pukul 7.30 pagi baru mereka bergerak ke rumah. Sampai dekat depan rumah, mereka tengok pintu rumah dengan pintu pagar terbuka seluas-luasnya. Tidak ada seorang pun berani masuk ke rumah itu dahulu. Dalam 20-30 minit, mereka duduk tercangak-cangak di depan pintu sebab masing-masing tidak berani masuk. Tiba-tiba, handphone Bob berbunyi. Lan yang mengangkatnya memandangkan masing-masing masih rasa takut. Rupanya itu panggilan dari pihak hospital. Katanya Naim ada di wad kecemasan Hospital Kelang kerana terlibat dalam satu kemalangan. Menurut pihak hospital, ada panggilan tidak dijawab dari nombor handphone Bob di dalam handphone Naim dan sebab itulah hospital menelefon ke nombor Bob. Masing-masing bersalah jadinya. Bingung pun ia juga. Mereka tidak tahu sama ada mahu melawan Naim di Hospital Kelang atau mencari Saleh yang hilang.
Akhirnya mereka menelefon tuan rumah untuk memberitahu serta melihat apa yang patut. Sementara Kyo dan Sam pergi ke hospital Kelang untuk melihat keadaan Naim. Jika memang sudah tenat, mereka akan memberitahu yang lain untuk datang. Kemudian yang lainnya akan mencari Saleh di sekeliling rumah. Mereka masing-masing hanya bertawakal. Sampai di hospital, Kyo terus mencari Naim. Keadaan Naim agak parah, kakinya sangat teruk. Doktor memberitahu sama ada kena lenyap dengan kereta atau sesuatu dan ianya adalah kes langgar lari. Naluri Kyo kuat mengatakan bahawa umur Naim ini tidak panjang melihat keadaannya yang parah dengan darah keluar membuak-buak. Sam tidak sanggup melihat keadaan Naim. Air matanya berjurai-jurai keluar. Doktor pun sudah memaklumkan yang Naim sudah tenat dan mereka sudah melakukan apa yang terdaya. Kyo kemudian duduk di tepi Naim. Dia boleh bercakap lagi tetapi tersangkut-sangkut. Dia meminta maaf kerana menyusahkan mereka. Berulang-ulang kali Naim meminta maaf, tetapi Kyo tidak dapat menangkap apa yang Naim cuba sampaikan kecuali dia mendengar Naim menyebut nama Saleh. Akhirnya Naim meninggal dunia. Kyo kemudian menggagahkan hati untuk memberitahu kawan-kawan yang lain tentang kematian Naim. Tidak lama kemudian, keluarga Naim pun sampai. Kyo tidak sanggup untuk menunggu lebih lama lagi dan dia kemudian mengajak Sam untuk balik ke Shah Alam. Sampai di rumah, mereka melihat ramai orang sedang mencari Saleh tetapi masih tidak berjumpa. Habis satu rumah digeledah, akhirnya ada seorang orang tua di situ meminta tolong dengan seorang ustaz. Selepas asar, barulah Saleh dijumpai duduk di atas busuk di belakang rumah. Yang hairannya sudah 5-6 kali orang cari di situ tapi tak ada pula yang jumpa dia di situ. Mereka semua kemudian mengambil keputusan untuk pindah dari rumah itu hari itu juga. Kebetulan di Seksyen 7 berdekatan dengan pintu belakang UiTM ada sebuah rumah untuk disewa. Jadi mereka semua pindah ke situ. Barang-barang Naim mereka angkut sekali bawa ke sana. Jenazah Naim selamat dikebumikan di Raub Pahang dan seminggu selepas itu keadaan mereka sudah baik sedikit. Cuma Saleh seorang yang masih sakit-sakit badan. Akhirnya Kyo tergerak untuk bertanya Saleh apa yang berlaku sebenarnya kerana sebelum Naim meninggal dia ada menyebut nama Saleh. Rupanya pada hari pertama mereka masuk ke rumah itu, Naim dengan Saleh sudah buat sesuatu yang salah. Saleh mencangkul satu busuk di belakang rumah sewa itu. Naim pula kuis-kuis busuk itu dengan kakinya. Kemudian Saleh bercerita, malam yang mereka satu rumah kena ganggu tu, dia dengan Naim pun kena juga. Tetapi hantu tu siap kejar mereka sampai ke jalan raya. Mereka dengan paniknya lari sampai ke tengah jalan. Entah mana datangnya kereta, tiba-tiba menghentam mereka. Naim tercampak ke tengah jalan dan Saleh pula di tepi jalan. Kemudian datang kereta lain, terus melenyek kaki Naim. Selepas itu, Saleh memberitahu dia terus tidak sedar apa-apa sehinggalah mereka menjumpai dia di atas busuk itu. Malamnya tak lama selepas Saleh bercerita dengan Kyo, dia jatuh sakit. Tak tahu sakit apa tetapi 3 bulan kemudian Saleh meninggal dunia. Keluarganya sendiri kebingungan kerana doktor pun tak tahu apa penyakit Saleh. Mereka berenam kemudian sempat menziarahi arwah Saleh di rumahnya. Paling tak boleh tahan sedih adalah Bob. Memandangkan dia adalah Rumin Naim dan kini dia hilang seorang lagi kawan. Dan paling yang mereka tak boleh lupa, mereka semua meneteskan air mata semasa mengangkat jenazah Saleh ke kuburan. Kyo, Azmi Dago, Sam Banjar, Wak, Bob dan Lan semua sekali selamat habiskan pengajian di UiTM dan membawa pengalaman mahal mereka ini untuk seumur hidup mereka. Tidak dapat dipastikan jika cerita ini adalah benar ataupun tidak, tetapi cerita ini sudah tersebar di media sosial hampir puluhan tahun lamanya. Namun jika cerita ini benar, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Naim dan Allahyarham Saleh. Sekian.